Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, jumpa lagi dengan cikgu dalam video cikgu berkenaan dengan bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Tajuk kita hari ini adalah teknologi pemprosesan makanan bahagian 2. Okey. Bagi siapa yang belum tengok bahagian 1, okey, boleh tengok dulu bahagian 1. Video ini adalah video bahagian 2 sambungan kepada bahagian 1 video cikgu yang lepas ya. Okey. So, apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni? Okey, jom kita tengok. Kita akan belajar hari ini berkenaan dengan bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Macam video yang lepas, kita dah tengok teknik dalam proses makanan kan. Okey, ada 8 teknik. Dan hari ini kita tengok apa bahan kimia yang kita gunakan untuk memproses makanan tu. So ada 8 juga, iaitu ada pengawet, ada bahan pewarna, ada peluntur, ada perisa, ada penstabil, pemanis, antioksidan dan juga pengemusi. So ini antara bahan-bahan kimia yang kita gunakan dalam memproses makanan. Okay, first kita akan tengok pengawet dulu. Okey, apa fungsi pengawet? Pengawet mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, tu function dia, mengurangkan kerosakan makanan. Okey, so that's why kita awet, dan menjadikan makanan lebih tahan lebih lama. Macam cerita mami kan. Pernah tengok cerita mami tak? Cerita mami tu, orang dulu-dulu dia awet mayat tu, so mayat tu kekal sampai lama lah, dalam jangka masa yang lama, kekal macam tu lah rupa dia. Okay. So orang-orang Mesir purba dulu memang terror lah awet mengawet ni. Bukan awet ya, pengawetan. Okay. So contoh bahan kimia dan contoh makanan melalui teknik pengawet ni. Okay. Bahan kimia yang menggunakan pengawet. Antaranya kita guna garam, gula, cuka, natrium nitrit dan natrium nitrat, asid benzoik, asid borik dan sulfur dioksida. Okey, so garam selalunya kita gunakan untuk mengawet makanan laut ataupun sayuran. Gula untuk kita buat dalam buah-buahan, okey, untuk bagi buah tu tahan lama, so simpan dalam gula, okey, macam kita jerukkan. Cuka, kemudian natrium nitrit dan natrium nitrat selalunya kita taruh dalam daging ataupun sausage ya, untuk bagi tahan lama. Asid benzoik taruh dalam jus buah-buahan, sos tomato. Asid borik dalam mi, bobola ikan. So that's why beli bahan-bahan makanan ni, contoh mi ke apa semua, basuh dulu dengan air apa semua, sebab ada lots of chemicals dalam tu ya. Dan ada sulfur dioksida contohnya dalam kordia buah-buahan. Okay, so ini hakikat ya, ini hakikatnya bahan kimia dalam bahan-bahan makanan. Supaya apa? Supaya menjadi tahan lebih lama dan mengelakkan pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okey, next. Pewarna pula. Okey, pewarna macam biasa, warna-warni kehidupan. Okey, menambah warna dalam makanan dan menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Kan? Taruh warna sikit baru nampak wow, macam nak beli kan. So contoh bahan kimia dan contoh makanan. Okey, ini yang semula jadi ya, ada yang semula jadi contohnya daun pandan, kunyit, susu, karamel dan santan. Ini juga merupakan bahan-bahan pewarna ya, untuk kuih-muih, minuman, gula-gula, nasi kunyit dan juga aiskrim. Okay. Ada juga bahan chemical yang bahan buatan, contohnya tatrazina yang kita taruh dalam minuman ringan dan juga gula-gula untuk pewarnakan minuman dan gula-gula. Sunset yellow untuk cordial orange, menambahkan warna orange tu, dan carmoisin cordial merah, nampak macam merah itu betul-betul merah punya kan. Okey, tu function pewarna. Okey, next kita tengok peluntur. Okey, peluntur, nama peluntur, so fungsi dia melunturkan warna asal makanan yang kita tak nak. Okey, contohnya semula jadi ialah karbon diaktifkan yang digunakan dalam minyak sawit. Okey, so that's why warna minyak sawit tu nampak cantik dan juga gula tebu ya. Tengok air tebu warna macam hijau kan, tapi gula tebu warna putih cantik sebab taruh peluntur. Dan ada juga bahan buatan benzoil peroksida yang digunakan dalam untuk melunturkan warna gula, warna beras dalam beras putih, tepung dan juga bihun. So that's why
tepung, bihun nampak clear, cantik je kan warna dia. Okay. So barulah orang berminat untuk beli, untuk melunturkan warna asal lah, itu function utama dia. Okay, next adalah perisa. Perisa tujuan dia meningkatkan rasa makanan. Ni paling famous sekali. Taruh perisa, menjadikan makanan lebih sedap dan menjadikan makanan lebih wangi, menambahkan rasa semula jadi makanan. Contoh bahan perisa, gula pun perisa juga, garam pun perisa, cuka, daun pandan, vanila, kan? Nak buat kek kena taruh esen vanila baru rasa macam sedap. Taruh daun pandan dalam nasi lemak jadi wangi, kan? Okey. So contohnya taruh dalam kuih muih, kek, aiskrim dan banyak lagi bahan-bahan makanan ya. Kita ada mononatrium glutamat ataupun dulu kita panggil MSG MSG monosodium glutamat ya. Okey, MSG ni ada dalam mi segera, kicap soya dan juga keripik kentang, dan ada juga makanan-makanan lain lah ya. Kalau nak sebut banyak kan. Okey, so tengok kuih muih dan tengok keripik kentang. Semua ini ditaruh perisa. Tujuan dia, ni tujuan dia. Okey. Next kita tengok adalah penstabil. Okey, penstabil ni apa fungsi penstabil? Penstabil fungsi dia mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair, membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Okey, contoh gini. Kita, masa saya lah saya dulu macam suka buat aiskrim Milo. Air Milo kan, air Milo, kita buat air Milo, taruh dalam peti dekat bahagian atas tu. Konon-kononnya dapat macam aiskrim Milo lah. Tapi bila kita keluarkan daripada peti ais tu, kita nampak ada dua lapisan. Ada dua lapisan. Kenapa tak bercampur macam aiskrim yang kita beli dekat kedai apa semua tu kan? Sebenarnya dalam aiskrim dekat kedai tu dia telah letak satu bahan yang kita panggil penstabil. Jadi penstabil ni function dia mencegah pemendapan tu lah. So yang bahagian lapisan bawah tu sebenarnya bahagian lapisan yang termendap. Jadi dia penstabil ni dia tolong menstabilkan makanan dan memekatkan makanan itu membaiki tekstur. Contohnya adalah kanji, gelatin, agar-agar dan gam akasia. So ini adalah bahan-bahan penstabil. Kebanyakannya untuk aiskrim, gula-gula, jelly dan makanan-makanan yang ada minyak dan juga air. Okey, next kita tengok adalah pemanis. Okey, pemanis, siapa tak tahu pemanis? Semua orang tahu pemanis. Untuk menjadikan makanan dan minuman lebih manis, so taruhlah pemanis. Contohnya ada gula, gula Melaka, madu dalam kuih muih, kek dan juga minuman. Aspartam untuk kordial, minuman dan juga jam. Dan ada juga pemanis yang nama dia sorbitol. Sorbitol ni adalah pemanis makanan untuk orang yang ada menghidap diabetes mellitus. So diabetes mellitus ni penyakit kencing manis lah, senang cerita penyakit kencing manis, yang mana mereka tak boleh makan gula tebu. Tapi dia boleh makan satu bahan pemanis tiruan yang kita namakan sorbitol, pemanis tiruan. Okey, next adalah antioksidan. Antioksidan juga merupakan bahan kimia yang diletakkan di dalam makanan. Apa fungsi dia? Memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak, mencegah warna buah dan sayur-sayuran daripada bertukar menjadi perang. So ini adalah function antioksidan Okey, contoh dia asid ascorbic dan vitamin C kita letakkan dalam minyak masak. Okey, untuk mencegah pengoksidaan, memperlahankan pengoksidaan itu. Ada tocopherol dan vitamin E diletakkan dalam margarin dan biskut, dan hydroxyanisol terbutil kita letakkan dalam pil vitamin Okey. Dan last sekali adalah pengemusi. Pengemusi ni fungsi dia mengemulsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan, membaiki kehomogenan, kestabilan dan juga tekstur makanan. Okey, contohnya lecithin daripada kuning telur atau kacang soya digunakan dalam aiskrim dan coklat. Pektin digunakan dalam mayonis dan puding. Asid lemak seperti monoglycerida, magnesium stearat digunakan dalam untuk yogurt dan juga keju.
Okey, ada bahan makanan yang kita campurkan lemak dan air, dia nak satukan lemak dan air, kita gunakan pengemusi. Pengemusi untuk membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan ya. Nak bagi tekstur makanan tu nampak cantik, nak bagi bahan tu mengelakkan dia terurai. Okey. So itu adalah function pengemusi. Okey. Seterusnya adalah impak terhadap kesihatan daripada bahan-bahan kimia ni. Ada impak ke? Ya, ada sebenarnya. Contoh bahan pengawet, okey, kalau kita makan terlalu banyak sangat makanan yang mengandungi bahan awet, dia akan menyebabkan kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, alergi, ruam dan kegatalan kulit, kecacatan fetus dalam kandungan ibu dan juga merosakkan hati dan ginjal. So please jangan ambil banyak bahan-bahan makanan yang mengandungi bahan awet lah So next adalah pewarna. Pewarna yang berlebihan boleh menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan dan merosakkan hati dan ginjal. Nauzubillah Kemudian ada peluntur. Peluntur juga berbahaya boleh menyebabkan kanser dan juga keracunan makanan. Okey. Next adalah perisa. Okey, perisa boleh menyebabkan kanser. Okey, nauzubillah, tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak dan juga merosakkan hati dan ginjal. Manakala pemanis boleh menyebabkan kanser, diabetes mellitus, alergi, ruam dan kegatalan kulit, boleh menyebabkan obesity. Ni semua tahu makan makanan manis boleh menyebabkan kegemukan dan merosakkan hati dan ginjal. Okey. Next adalah antioksidan, merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal serta boleh menyebabkan ruam dan kegatalan pada kulit. So diharapkan kita nak makan tak ada masalah, tapi jangan makan secara berlebihan bahan-bahan ni, apa-apa bahan lah pun, apa-apa makanan sekalipun tak boleh makan secara berlebihan. Dan kalau boleh kita makanlah makanan yang kurang ataupun bebas bahan-bahan kimia ni. So that's why masa video saya yang awal-awal dulu, video saya yang sebelum ni, dia kata pakar nutrisi mencadangkan makan makanan yang mentah itu lebih baik Tapi nak tak nak bahan-bahan ni perlu diproses untuk ada untuk tujuan kesihatan dan untuk tujuan bagi tahan lama dan sebagainya. Okey, so macam biasa kalau tak faham boleh komen, boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan jika rasa bahan ini bermanfaat kepada anda semua. Dan kalau tak faham boleh ulang tonton berkali-kali. Salam sayang daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.